Okey, seterusnya kita lihat solution untuk muafakat SM025 daripada College Meritokrasi Negeri Sembilan. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Kita diberi 3 titik A, B dan C. Soalan yang pertama, kita nak mencari find the values of P and Q if BA cross BC equals to I plus 5J minus 3K. Ini adalah soalan yang pertama. Jadi kita dapatkan P dan Q. Jadi yang pertama, kita dapatkan dulu daripada point A, B, C ni, kita dapatkan BA dan BC. Okay. So, kalau kita dapatkan BA dan BC, ini adalah K1, satu markah. Untuk dapatkan BA, maka kita akan ambil kanan, tolak kiri. Maksudnya point A tolak dengan point B. Sama juga untuk BC, kita akan ambil sebelah kanan C, tolakkan dengan B. So, kita akan dapat seperti yang terteranya lah, Q tolak 2, I tambah J plus K. Okay, kemudian daripada sini, kita cari BA cross BC. Jadi yang pertama, jangan lupa kita mesti tulis IJK. Kemudian second row ni, kita mesti ambil daripada vektor BA. Kemudian yang third row ni adalah daripada vektor BC. So, kita gunakan determinant, kita akan dapat seperti yang ni. Jadi pastikan kita mesti menggunakan determinant of matrix 3 by 3. Yang pertama mesti positif, yang kedua negatif, dan yang ketiga mesti positif. Maksudnya dia mesti berselang-seli. Positif, negatif, positif. Okey, so kita kira dapatkan determinant, kemudian kita dapatkan jawapan J1. Okey, kemudian daripada sini kita comparekan dengan soalan. Okey. Soalan dah nyatakan bahawa BA cross BC ni dia sama dengan I tambah 5J tolak 3K. Jadi kita comparekan dengan soalan. Untuk yang I dengan I, dan yang ini kalau kita compare untuk J. Okay. Kalau kita compare untuk J, ini adalah J. Yang berikutnya kalau kita compare untuk K. Jadi K yang kita dapat ni, kita samakan dengan K yang diberi dalam soalan. So kita selesaikan. Ni kalau kita compare ni adalah K1. Kemudian kita selesaikan. Okay, yang pertama compare, kemudian selesaikan sehinggalah kita dapat nilai P dan nilai Q. Okay, so kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. Kemudian hence ni maksudnya kita gunakan maklumat daripada sebelum. Kita dapatkan area of triangle ABC. So, kita dah ada BA cross BC. Bila sebut je area of triangle, maka kita mesti gunakan 1/2. Okay, 1/2 daripada determinant BA cross BC. So, kita selesaikan gunakan square root. Dan setiap IJK ni kita kuasa 2 kan. Okay. BA cross BC ni kita boleh ambil daripada punca soalan, iaitu 1 tambah 5 tolak 3. Setiap nombor tu kita kena kuasa 2. Dan kita selesaikan sehingga kita dapat jawapan. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, kita diberi probability distribution. Ini adalah discrete. Okay. Ini adalah discrete. Cara kita nak kenal mudah je. Kita lihat nilai R dia adalah 0, 1, 2, 3, kemudian sambung dengan yang baru 4 and 5. Maksudnya nilai dia adalah nilai tepat, itu adalah discrete. Soalan yang pertama, construct the probability distribution table. Pastikan mesti dalam bentuk table. So kita ganti je, bermula daripada R. Okay, bermula daripada R. Ini sepatutnya penulisan yang tepat ni adalah R kecil. Okay. So kita gantikan 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So kalau kita ambil 0, kita pilih function yang pertama. Kalau kita pilih 4, kita ambil function yang kedua. So, kita gantikan. So, kita akan dapat table. So, ini adalah K1, J1. Ini table kita yang pertama tu mesti mengandungi S. Hence, determine the value of the constant. Hence, maksudnya gunakan table yang tadi. Kita nak mencari constant. Constant sekarang ni adalah S. Untuk mencari constant, kita jumlahkan probability ni mesti samakan dengan 1. Ini adalah K1, jumlahkan semua probability, samakan dengan 1, kemudian kita cari nilai S. Okey, untuk soalan 2B pula. Find the probability that 3 or 4. Bila or ni maksudnya kita mesti menggunakan tambah. Maksud kita ambil R equals to 3,
or R equals to 4. Okay. Jadi berdasarkan table tadi, kita lihat nilai R sama dengan 3 tu berapa. Nilai R sama dengan 4 tu berapa. So kita jumlahkan berdasarkan table yang kita dapat tadi, kemudian jawapan. So 2 markah. The expected number. Okay, expected number ni sama dengan mean lah. Okay, expected number maksudnya kita boleh refer kepada table tadi. Okay, kita boleh refer kepada table. Kemudian kita gunakan formula ER adalah sama dengan summation of R multiply by probability X equals to R. Okay. So kita gunakan yang ni. So kita ambil nilai R yang pertama 0, darabkan dengan probability dia. Kemudian R yang kedua 1, darab probability sampai habis. So ini adalah K1. Ini adalah K1, selesaikan. Maka kita akan dapat sini adalah jawapan. K1, J1. K1 ni adalah kaedah kita jumlahkan. So jawapan J1. Kemudian find the mode. Okay, mode ni kita akan lihat mana nilai probability yang paling tinggi. So daripada table tadi, kita lihat mana nilai R yang memberikan probability yang paling tinggi. So kalau kita rujuk, R yang paling tinggi adalah R dengan probability yang paling tinggi adalah 0. So ini adalah jawapan. Dan soalan yang ketiga. Okey, kita dah beri maklumat ini adalah Poisson distribution with mean. Jadi kalau kita jumpa soalan Poisson, pastikan kita mesti tulis lambda tu sama dengan 3 tetapi untuk range 1 day. So kita tulis ni supaya kita bersedia dengan sekiranya range tu ditukar. Okay. Sekarang ni kita lihat dia bincang yang sama on a given day. Maka lambda yang sama, kita nak jawab probability untuk at least 3 claims. So kita gunakan at least buat lebih besar dan sama dengan 3. So kita boleh gunakan Poisson table. So kita akan dapat jawapan. So yang ini K1, ini K1, ini adalah J1. 2 markah. Untuk soalan B ni pula, dia bincang untuk range 5 days. Maka kita kena ubah lambda kita. Okay, kita ubah lambda kita daripada 3 untuk 1 hari, tetapi kita darabkan dengan 5 sebab 5 hari. So lambda yang baru adalah 15. Maka kita gunakan lambda yang baru. Ini adalah 15. Kemudian soalan yang pertama exactly 10, maksudnya y equals to 10. Sama ada kita nak gunakan formula ataupun gunakan table. Kalau kita nak gunakan formula, kita ganti je exponent to the power of negative lambda, lambda kuasa y, and then divide by y factorial. Ini adalah K1 dan J1. Kalau kita nak guna table, kita lihat ada tak lambda 15, kemudian kita ambil nilai bacaan 10, tolak dengan nilai bacaan 11, sebelah kanan. Okey, kemudian kalau kita nak cari probability at most simbol dia lebih kecil dan sama dengan, kalau kita nak menggunakan table, selalunya kita akan tukar dulu. Y less than or equals to 15. Kalau kita nak gunakan table, kena tukar dulu 1 minus probability. Okay, kalau kita gunakan 1 minus, maka kita ubah 2. Less than akan jadi more than. Equal dia akan jadi not equal. Ini yang asal lah. Kemudian kita permudahkan lagi. Selepas 15 mesti 16. Sebab table baca lebih besar dan sama dengan. Itu yang kita dapat. Formula seperti yang ni lah. Okey, so yang ini adalah K1, kita ubah K1. Kemudian kita lihat bacaan table dan jawapan 3 markah. Kita lihat soalan pertama daripada bahagian B. Find the root of the equation. 3 sin 2x minus 3 plus x squared equals to 0. Dan initial value dia beri. By using Newton-Raphson. So kalau kita nak buat Newton-Raphson, yang pertama mesti dapatkan I prime. Dapatkan I prime K1. Dapatkan I prime. Maksudnya kita akan differentiate. Differentiate asal ni 3. Differentiate sin dapat cos. Kemudian jangan lupa kita akan differentiate in bracket. Dapat 2. So 2 darab 3, 6. Kemudian yang seterusnya dapat 2x. Kemudian kita bermula dengan initial value. Okay, pastikan kita tunjukkan nilai gantian dalam formula.
Jadi kalau kita nak rujuk, kita boleh refer kepada Newton-Raphson formula adalah xn subtract to fx sub n divided by f prime. Ini formula untuk Newton-Raphson. Okay. So kita tunjukkan ini adalah K1. Tunjukkan figaran K1. Dan pastikan gantian ni kita mesti tunjukkan sebanyak 3 kali, iaitu X1, X2, X3. Dia sepatutnya kita tak boleh tulis jawapan je ni. Ni kena tunjuk gantian dia seperti yang ni. Kena tunjukkan. Okay, ini pun kena tunjukkan. Maksud dia mesti tunjukkan pengiraan gantian ni, penulisan gantian ni 3 kali. Kita tak boleh biarkan X yang pertama je kita gunakan, kita tunjukkan gantian nilai. Yang kedua, jangan bagi tahu nilai, kena tunjukkan juga. So jangan guna cara ni. Tunjukkan seperti yang di atas ni. Okay. Kemudian bila sampai ke X4, baru kita nyatakan dia punya jawapan saja. So kita lihat kalau soalan nak 4 decimal places, maka pengiraan dia mesti menggunakan 5 decimal places. Pastikan kalau soalan nak 4, maka pengiraan mesti 5. Okay, so markah dia ni K1, K1. Dan mesti ada 3, 1, 2, 3. Ini adalah K1. Mesti ada 3. Tunjukkan pinggiran tu mesti ada 3. Dan pastikan kita teruskan lagi sehingga kita nampak nilai yang sama. Dan jawapan akhir pastikan 4 decimal places. Okey, kita lihat soalan yang kedua, bahagian B. Evaluate. Okey, untuk soalan ni tak dinyatakan nak guna kaedah apa. Maka kita kena ingat, kalau kita lihat bentuk soalan, yang pertama ini adalah polinomial. Yang kedua adalah trigonometri. Dua fungsi berbeza, kita mesti guna integration by part. Di mana U tu kita menggunakan panduan law pad. Okay. Maksudnya untuk kat sini, kalau kita ada P dan T, P itu adalah yang terawal. Maka U tu mesti ambil X. Okay. U mesti ambil X. Dan sebelah kanan tu adalah cos. So ini adalah B1. Okay. Kita mesti pilih U yang sesuai dan DV yang sesuai. Kemudian kita differentiate, gantikan ke dalam formula. Okay, gantikan ke dalam formula, ataupun kalau tak nak, kita terus kita darab silang ke bawah dulu. Kemudian kita darab silang ke kiri. Okay. So itulah K1. Kemudian kita integrate sign sehinggalah kita dapat jawapan. Okay. Tapi soalan ni dia ada limit dia, 0 hingga pi per 3. Jadi kita hilangkan sini, gantikan dengan nilai. Kita masukkan nilai. So masukkan nilai pi per 3. Tunjukkan. Ini adalah K1. Kemudian kalau kita nak menggunakan kalkulator, pastikan mesti setkan kalkulator tu mode radian. Okay. Radian. So akhir sekali kita mesti dapatkan jawapan. Soalan tak dinyatakan dia nak yang berapa 3 decimal places. So sama ada kita gunakan 3 decimal places ataupun 4 decimal places. Okey, kita lihat soalan 2B pula. Soalan 2B. Yang pertama, sketch the graph of the curve y equals to x minus 1 squared. Kemudian, and the straight line y equals to x plus 5. Jadi seloknya kita dapatkan dulu intersection point. Okay, dengan cara ini kita ambil daripada ini katakan ini persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. So kita buat simultaneous equation, kita dapatkan nilai x. Okay, kita dapatkan nilai x yang adalah K1, dan daripada sini nanti kita akan lukis graf. Okay, yang pertama, kalau bentuk x kuasa 2 dia mesti senyum dan minimum dia berada pada nilai 1. So kita buat senyum, pastikan dia akan bersilang pada 2 tempat. Okay, so kita buat garis lurus. Garis lurus ni kita boleh ambil x0, y sama dengan 5. Kemudian kalau kita ambil katakan x4, y sama dengan 9. So kita boleh, ni kalau kita labelkan ini adalah 9. Okay, so kita labelkan. So untuk graf ni, markah dia yang pertama bentuk betul tak? Dia ada bentuk senyum dan garis. Kemudian pastikan label mesti ada, termasuk label untuk
persamaan lengkung dan straight line. Kemudian pintasan yang sesuai. Contoh nanti 1 sampai 4. Tunjukkan 1 markah. Kemudian hence. Maksudnya daripada lakaran tadi, hence, find the volume. Maksudnya kita nak ambil volume. Untuk formula volume ni kita kena lihat. Kita rotate about yang mana? 360 about the x-axis. Maka formula kita mesti gunakan V sama dengan pi. Bila kita rotate about x-axis, dia mesti dx. Okay? Kemudian kita ada 2 graf, maka kita mesti gunakan y2 kuasa 2 tolak y1 kuasa 2. Kalau satu je graf, kita guna y kuasa 2 dx. Okey, masalahnya y2 yang mana? Okay? Kalau kita integrate respect to x, maka kita boleh rujuk kepada kotak yang tegak ni. So kita akan lihat yang di atas ni adalah y2, yang di bawah ni adalah y1. Okey. So kita akan ambil y2 tu adalah gaya lurus. So kita ambil y2, ini adalah y2, ini adalah y1. Dan pastikan kita akan buat kuasa 2. Okay, kuasa 2. Yang ini kita kena buat kuasa 2 dua kali lah. Sebab yang kuasa 2 adalah y kuasa 2. Okay, ini kalau kita ni, pastikan yang betul ni. Kalau salah je habis kosong. Okay, 1. Kemudian, kita integrate. Kita tak perlu expand. Kita integrate. Ni akan jadi kuasa 4. Maka bila integrate, dia akan jadi kuasa 5 per 5. Okay, kita integrate. Kemudian masukkan nilai 4 dan negati 1. Kemudian kita akan dapat jawapan. Okey, soalan 2C pula. Okey, use trapezoidal rule with 6 ordinate. So bila sebut je ni, kita kena ingat. Bila guna perkataan ordinate, maka n tu ataupun subinterval tu kita akan ambil 5. Jangan ambil 6. Kemudian estimate. So use trapezoidal rule. So mesti buat table lah. Jadi step yang pertama kita mesti dapatkan H. H tu formula dia adalah B tolak A, dia punya limit bahagikan dengan N. N tu adalah number of subinterval. Okay, so kalau kamu tulis yang ni, ini adalah B1. Yang H ni maksudnya pergerakan dia, kalau kita bermula daripada 1, dia akan bergerak sebanyak 0.2 unit. Sampailah kita berhenti pada nilai 2. So kita akan buat table, pastikan mesti ada nilai X daripada 1 sehingga 2. Kemudian kita isi maklumat table. Awal dan akhir ni letak dalam satu kolom. Kemudian yang lain tu letak di tengah-tengah. So kita dapatkan jumlah dia. Kemudian kita gunakan trapezoidal rule formula. Yang ini adalah nilai H. Yang ini adalah H per 2. So kita gantikan nilai dengan menggunakan nilai table. So yang pertama jangan darab 2. Kita ambil je, kemudian tambah dengan 2. 2 ni formula darab dengan total yang kedua. 2, 3, 4. Okay, so ini adalah jawapan. Kemudian ganti nilai K1. So yang ini dapatkan total dia. Inilah K1. Ini kaedah total. So 7 markah. Nomor 3. Find a particular solution. Okay, particular solution ni maksudnya jawapan yang tiada constant. Okay. Jadi yang pertama kita lihat. Untuk kita nak solve differential equation ni ada 2 cara. Sama ada separable method ataupun kita menggunakan integrating factor. Cara yang paling mudah kita nak kenal. Kita lihat berapa sebutan ni kita ada ni. Ni 1. Kemudian ini 2. Kemudian yang ni adalah 3. So 3 sebutan kita akan gunakan integrating factor. So yang pertama kita bentukkan dalam bentuk general form. Pastikan kita asingkan dx dy. Okay. Maknanya biasanya kita menggunakan formula dy dx. Untuk soalan ni kita kekalkan dx dy. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau sini x, maka yang ini pun mesti x. Sebelum ni kita biasa menggunakan formula dy dx tambah dengan px darabkan dengan y equals to qx. Maknanya kalau kita perhatikan, kalau kita buat dy, maka kita akan ambil p itu sebelah y.
Kalau kita buat X, maka P itu sebelah X. Okay. So bila kita nak cari IF ni, pastikan kita ambil sebelah X. So dapat negatif 1 per Y. So ini adalah integrative factor kita, K1. Kemudian kita darab kiri dan kanan daripada equation yang asal. Kemudian kita cuba integrate. Okay, kita pisahkan. Ini sepatutnya tak perlu kita tulis ni, sepatutnya terus. Ini kita boleh hapuskan. Terus kita ambil integration. Maksudnya, sebenarnya penulisan ni kita terus D. Kemudian 1 over Y darabkan dengan X. Sama dengan integration cos Y dy. Okay, sebenarnya tuliskan macam ni lah. Okay, yang ini hasil daripada IF darabkan dengan X. Okay, so kita integrate sebelah kiri dan kanan sehinggalah kita dapat jawapan tapi dalam sebutan constant. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kemudian kita gantikan nilai untuk dapatkan C dan jawapan akhir. So, kita ada 7 markah. Okay, untuk soalan B pun sama juga. Kita ada differential equation. Kita ada beri yang baru ni. Okay, ini adalah equation untuk chemical reaction. Okay, kemudian kita ada beri maklumat tambahan A sama dengan 10, X sama dengan 4 after 2 minutes. Kemudian find the amount F after 5 minutes. Okay, jadi yang pertama kita dapatkan dulu equation kita. Jadi yang pertama kita dapatkan equation dengan cara ini. Kalau kita lihat, kita boleh separable method. Kita boleh buat separable method. So kita asingkan, ini adalah K1. Kita asingkan, kemudian kita cuba integrate. Bila kita integrate ni kena hati-hatilah. Nampak je kuasa 1 per X ni, kuasa 1, so dapat ln. Kemudian kita akan differentiate in bracket ni. Di bawah ni je dapat negatif 1. Itu yang ada negatif 1 ni. Kemudian sebelah kanan macam biasa. Kemudian yang ni kalau kita naikkan negatif ke atas. Okay, ni kita proses. Naikkan ke atas sehinggalah kita hilangkan ln, dapat eksponen. Dan kita akan dapat equation 1 over A minus X equals to A eksponen HD. Ini K1. Kemudian kita gunakan maklumat yang pertama T0, X0 dan A sama dengan 10 untuk mendapatkan nilai A. Yang A ni tadi adalah, ni sebenarnya kita boleh pecah ni. Kita boleh pecah eksponen kuasa HT multiply by eksponen kuasa C. Okay. Ni sebenarnya kita boleh pecah ni. Cuma yang E kuasa C ni kita ganti dia sebagai A. Itu yang dapat A tu. A eksponen HT. Okey, kita gunakan maklumat yang pertama. So, kita ganti dapat nilai A. Kemudian kita akan dapat equation yang pertama tapi masih ada constant. Constant kita adalah H. Kita guna lagi maklumat yang seterusnya. T sama dengan 2. Gantikan T2. X sama dengan 4. So, kita akan dapat nilai H. Kita gantikan. Kemudian kita dapatlah equation yang baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gantikan nilai 5, K1. Kemudian kita akan dapat nilai X. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kemudian kita soalan nak find the amount left after 5 minutes. Asalnya kita punya amount kita asalnya 10. Yang kita kira ni after 2 minutes. Ni kalau T sama dengan 5. Kan? Find the amount left after 5 minutes. Jadi kalau kita cari T sama dengan 5, maka daripada awal sehingga 5 minit. Okey, maka kita kena ambil lah asalnya 10. Okey, so kita kena tolakkan. Asalnya X kita 10. Kita akan gunakan K1, K1. Okey, soalan yang keempat. Ini adalah soalan discrete. Kita ada beri probability distribution table.
Kemudian show that K equals to 3. So kita jumlahkan nilai probability ni, samakan dengan 1, ini adalah K1, dan kita dapatkan tunjuk K sama dengan 3. Kemudian soalan sebenarnya nak mencari expectation of 2y squared minus y. Okey, yang pertama kita dapatkan dulu EY dulu. EY ni maksudnya kita akan ambil y darab dengan P sampailah habis. So kita akan dapat K1. Yang nilai ni kita belum tengok lagi ni. Okay, kemudian kita perlukan juga EY kuasa 2. Sama juga. Setiap nombor tu kita kuasa 2. So negatif 2 kuasa 2, negatif 1 kuasa 2, 0 kuasa 2, 1 kuasa 2 sampailah habis. Ini adalah K1 untuk dapatkan EY kuasa 2. Kemudian kita gunakan properties. Kalau kita lihat di sini properties dia. Okey, kalau kita ambil yang pertama, maka kita boleh tulis ni sebenarnya dia akan sama dengan 2 expectation of y squared. Yang pertama, tolak dengan expectation of y. Ini kalau kita menggunakan properties. So nilai ni semua kita dah ada. So kita gantikan je nilai yang kita ada tadi dan jawapan. Show that m equals to 3. Okey, ini adalah continuous. Okey, continuous. Dan yang diberi itu adalah cumulative distribution. Maka kalau kita dapatkan nilai m, maka kita boleh gunakan F1 mesti samakan dengan 1 sebab 1 itu adalah sempadan yang terakhir. So kita gunakan maklumat ni. Ini adalah K1. Gantikan 1 dalam function yang kedua. Dan kita proses, kita akan dapat nilai M sama dengan 3. Kemudian soalan yang seterusnya, kita nak mencari probability X between 1/5 and 2/3 inclusive. Okey, disebabkan ini adalah continuous, kita tak perlu ambil kira ada sama dengan ke tak ada. So disebabkan takrifan kumulatif adalah total of probability less than or equal to satu nilai. Dia menggunakan less than. Jadi kita akan bergerak bermula daripada simbol less than. So kanan tolak kiri. F2/3 tolak F1/5. Okay, 2/3 dia menggunakan function yang kedua. So ganti. Kemudian 1/5 pun gunakan function yang kedua, ganti. So kita akan gunakan, so kita ganti ni K1 dan jawapan. Seterusnya kita nak mencari probability density function. Okay. Sebenarnya kalau nak cari PDF ni, kita buat je number lain, bermula daripada sempadan 0, kemudian 1. Maka kawasan yang kita perlu pertimbangkan mesti ada 3. Jadi kawasan yang pertama, kawasan yang kedua dan kawasan yang ketiga. Mesti ada 3. Okey, untuk yang pertama, okey, daripada fx, kita nak dapatkan fx daripada kumulatif. So kita hanya differentiate je. Differentiate je daripada kumulatif. So yang pertama 0, yang kedua kita differentiate. So diturunkan kuasa. Okay, turunkan kuasa, kemudian kuasa kurang 1, akhirnya kita akan dapat yang ni lah. So ini adalah K1. K1. Kemudian selalunya untuk yang pertama ni, tak payah, yang pertama ni tak payah kira. Terus pergi yang kedua dan yang ketiga. So yang ini pun sama, differentiate 1 dapat 0. So ini adalah K1. Dan jawapan akhir pastikan dalam bentuk function. So 3 markah. Untuk selang yang pertama tu kita boleh abaikan. Kemudian kita dapatkan expectation of X. So kita ingat balik expectation of X, formula dia adalah, ini adalah continuous, mesti menggunakan integration X darab dengan Fx dx. Expectation tu kita akan ambil X darabkan dengan yang kita dapat tadi. So ini adalah K1. Kemudian kita cuba integrate dan ganti nilai. So jawapan akhir dia adalah 0.4. A Kahoot game has 40 multiple choice question. Kemudian each question has 5 option. Maksudnya jawapan dia ada 5 pilihan. Okey. Kemudian kita lihat ini adalah binomial sebab kita ada N, kita ada P.
N kita adalah 40. N 40, P kita adalah 0.2. Kemudian soalan dia, yang pertama kita nak dapatkan probability no correct answer. Maksud dia X tu sama dengan 0 lah. So kita gunakan. Okay, untuk X sama dengan 0 ni, kita ada dua cara. Yang pertama, kalau kita nak menggunakan table, kita ambil nilai 0 tolak nilai 1. Ini kalau kita nak guna table lah. Kalau nak guna table, ini adalah K1, G1. Ataupun kita boleh gunakan formula. Formula binomial. Bila X sama dengan 0, so kita akan ambil 40 C0, kemudian P kita 0.2 kuasa 0, kemudian 0.8 kuasa 40. Okay, nak guna formula pun boleh. Kemudian, untuk soalan yang kedua, kita nak mencari probability less than 25 wrong answers. Okay. Jadi untuk yang di sini, selalunya kalau kita nak bincang wrong answers, kita gunakan satu variable yang baru. Sama ada nak guna X prime, ataupun boleh juga kita guna sebagai Y. Ini kalau kita nak gunakan Y pun boleh. Ataupun kita gunakan Y. Lebih mudah kita guna Y lah. Okey, kalau kita ikut soalan, kita perlu gunakan Y less than 25. Okey, ni kalau kita nak gunakan Y. Tapi probability yang kita ada adalah correct answer, iaitu tukar kepada X. Jadi kalau nak tukar kepada X, kita cuma terbalikkan je. Kita cuma terbalikkan je. Less than akan jadi more than. Kemudian pastikan jumlah dia mesti 40. Maka jangan guna 25. Kita guna 15. Kenapa 15? Sebab pastikan jumlah mesti sama dengan N 40. Okay? Jadi Y kepada X, kita tukar simbol less than. Kemudian jangan ambil 25, kita kena ambil 15. Okey, tetapi dalam table dia tak boleh baca lebih besar je. Dia mesti baca lebih besar dan sama dengan. So kita boleh tukarlah lebih besar dan sama dengan 16. So kita guna bacaan table. Okey, jadi yang pertama dari segi markah dia, kita tukar ini K1. Tukar, kemudian kita ambil bacaan table dan jawapan kita adalah 0.0029. Ini adalah J1. Okay, sekarang ini if 5 student guess at each of the answer, punya 5 orang, determine the probability that only one, maksud dia seorang je lah, student did not get any correct answer. Satu pun tak ada yang betul, maksud dia Y equals to 1. Ini satu, did not get any correct answer. Okey, jadi sekarang ni kita boleh menggunakan N yang baru adalah 5. Kemudian yang probability ni, ini adalah probability merujuk kepada student did not get any correct answer. Maksud dia sama dengan jawapan daripada soalan A tadi, iaitu probability X equals to 0. So kita boleh ambil nilai probability X equal to 0 daripada jawapan A, iaitu 0.0001. Okay. So ini adalah soalan binomial. Kemudian soalan nak probability that only one. So Y equals to 1 lah. Okay. Y equals to 1. So kita akan ambil 0.001 kuasa 1. Ini kita gunakan binomial formula. So ini adalah B1 1, ini K1 dan jawapan. Okey, kita lihat soalan yang ke-7. Ini adalah soalan normal. Normally distribute with mean 485,000 dan standard deviation adalah 30,000. Okey. Soalan dia calculate the percentage. Sebelum kita dapatkan percentage, kita mesti kira probability. So kalau between pastikan jangan ada sama dengan. Kemudian kita akan tukar kepada Z. Standardize. Kemudian kita kira. Kemudian kita gunakan table. So kita akan dapat jawapan nilai probability. Kemudian kita nak dapatkan percentage, darabkan dengan 104 markah. Okey. Kemudian soalan yang kedua pula, only 16.85
percent of the monthly sale are not more than. Okay, not more than. So kita boleh gunakan simbol more than. Bila ada perkataan not, kita gunakan less than or equal. Okay, sama dengan konsumen 1685. So kalau kita nak tentukan, ni sebenarnya kalau kita buat lakaran, sebenarnya dia berada sebelah kiri. Maksud dia nilai K tu mesti negatif. Nilai K aslinya negatif. Okay. Tapi bila kita putarkan, akan berpindah ke sini. So kita akan ambil bacaan negatif K. So kita ambil bacaan table, gunakan nilai 0.1685. So rujuk kepada table, nilai 0.1685. Maksudnya kalau kita ada table, kita baca daripada dalam 0.1685, kita lihat apa bacaan Z kita. So kalau kita rujuk pada table, nilai dia adalah 0.96. So kita akan ambil, kemudian kita tukar kepada Z, pastikan mesti ambil nilai negatif. Bacaan dalam table ni mesti positif. Tapi kita jangan lupa nilai K itu adalah negatif. So inilah K1, kemudian kita selesaikan sehinggalah kita akan dapat jawapan K. Dan di bacaan table tadi kita ambil B1.